Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua. Saya Baban. Hari ni Baban nak cerita pasal cara-cara untuk mengurangkan stres ataupun tekanan mental. Cara pertama, bertenang. Kadang-kadang waktu kita mengalami tekanan mental, kita tengah stres, masa itulah kita rasa jantung kita macam degup laju. So mula-mula sekali kita kenalah bertenang. Kita latih minda kita supaya berhenti berfikir. Waktu fikiran kita macam-macam fikir, apa nak jadi besok, apa nak jadi lusa, apa nak jadi tahun depan. Masa tu kita kena hentikan fikiran kita diam je. Bagi tahu otak kita, jangan fikir apa-apa, kosongkan fikiran. Cara kedua, bernafas dengan dalam. Waktu kita stres, masa itulah kita akan bernafas dengan tercungap-cungap macam kan? Kita kena bernafas dengan perlahan-lahan dan bernafas dengan dalam. Dalam satu hari, kita kena cuba untuk bernafas macam tu. Kerana bila kita tercungap-cungap, masa tu oksigen tak akan sampai dengan secara efisiennya ke dalam paru-paru. Jadi, kita kena bernafas dengan dalam. Bagi ada bunyi pun tak apa. Cara ketiga, berkata, relax lah. Tak ada salahnya kita bercakap dengan diri sendiri. Tepuk belakang kita dan kata, tak apa. Hari ni maybe bukan hari kita. Cobaan. Tapi mungkin besok akan jadi lebih cerah. Memang sangat senang untuk orang luar cakap dengan kita, sabar. Sebab diorang tak ada di tempat kita. Tapi kita yang berada di tempat kita sendiri, kita kenalah cakap dengan diri kita. Sabar, bertenang. Sebab kalau kita dalam keadaan panik, kita memang susah nak berfikir dengan tenang. Dan masa tu segala masalah yang kecil macam ni nampak besar macam ni. Cara keempat, beribadat. So tak kira agama apa pun kita, salah satu cara untuk mengatasi tekanan mental kita adalah dengan beribadat. Untuk orang Islam, kita boleh baca Quran, kita boleh solat sunat, kita boleh berdoa banyak-banyak pada Allah supaya minta, ya Allah, tenangkanlah hati kita dan berilah kita fikiran yang luas agar kita dapat mengatasi masalah kita. Sebab kita ni semua adalah makhluk yang diuji, sentiasa diuji. Kesenangan, kesusahan, kedua-duanya adalah ujian. Cara kelima, bercakap dengan seseorang. Kita ni memang sentiasa perlukan orang lain. Kita tak akan dapat hidup seorang diri. Memang kita perlukan seseorang untuk kita meluahkan segala perasaan kita. Kadang-kadang orang tu tak perlu nak bagi kita nasihat apa pun, tapi dengan meluahkan kepada seseorang yang kita percayai. Jangan bagi tahu sebarang orang, ya, especially kalau masalah tu melibatkan hal peribadi kita, hal rumah tangga kita, hal keluarga kita. Dan yang paling penting, boleh menyebar rahsia. Kadang kita fikir kan macam, alah, tapi kalau aku cerita dekat orang, nanti orang tu ketawakan aku, nanti orang tu pelihkan masalah aku, macam masalah aku ni sebenarnya pada dia masalah kecil. Mungkin orang lain tak akan memahami, tapi dengan meluahkan apa yang kita rasa, nombor satu, dia akan membuatkan problem yang ataupun masalah yang kita hadapi tu satu benda yang betul-betul sedang terjadi. Sebab kadang-kadang kita ni in denial, kita tak nak mengaku yang kita ni ada masalah. So dengan meluahkan pada orang lain, dengan secara tak langsung, kita sedang mengakui yang kita sedang menghadapi masalah. Cara keenam, berurut. Yang ni susah sikit sebab kita tengah MCO kan. Jadi macam mana kita nak pergi berurut sebab tempat urut semua tutup. Jadi siapa-siapa yang ada orang dalam satu rumah tu yang pandai mengurut sikit, tak perlu pada urut profesional pun, setakat urut-urut dekat bahu, urut-urut dekat kepala. Sebab kadang-kadang ni bila kita ada masalah, memang salah satu simptom dia adalah kita pening kepala. Sebab masalah tu semua dekat dalam ni. Sedapnya urut kepala. Cara ketujuh, berehat dan mendengar muzik. Awak suka muzik apa? Baban suka lagu Hindustan. So setiap kali macam stres ke apa ke kan, dengar lagu Hindustan. Masa itulah segala bala, kaki, tangan, bahu semua nak berenjut-enjut, banggeral sana sini kan. Macam ni kan. Biarlah orang tengok kita semacam pun kan, tapi yang penting kita dapat melepaskan stres tu dengan mendengar muzik yang kita suka. Pedulikan apa orang nak kata tentang kita punya taste in music. Tak apa, kalau suka dengar lagu Korea, dengarlah lagu Korea. Kalau suka dengar lagu Orang Putih, dengarlah lagu Orang Putih. Dengar lagu rock kapak, dengarlah lagu rock kapak. Tak ada salahnya. Suruh Baban cerita pasal Hindustan, tengok bahu, tengkuk, apa semua dah naik. Cara ke-8, beriadah. Beriadah ni tak semestinya membuat aktiviti yang
orang kata apa, sampai sakit-sakit badan, sampai berpeluh, sampai sengal-sengal sendi semua. Buat apa benda yang kita suka, buat sesuatu yang buat kita happy, buat sesuatu yang buat kita gembira. Kalau memasak buat anda gembira, buat you gembira, silalah memasak. Kalau melukis buat you gembira, silalah melukis. Kalau menyanyi, kalau menari, kalau buat apa sekalipun buat you gembira, buat. Asalkan jangan menyusahkan orang lain, itu saja. Kalau suka menyanyi, jangan pasang kuat-kuat sangat, sebab nanti kacau jiran sebelah, nanti jiran sebelah pula yang stres. Cara ke-9, bersenam. Bersenam ni susah sikit, sebab Baban ni bukan jenis suka bersenam, tapi Baban ada belajar. Senaman ni tak semestinya sesuatu yang boleh buat kita yang perlukan tenaga yang banyak. Tak semestinya berzumba, tak semestinya buat aerobik, tak semestinya buat cycling yang high, yang sampai goyang-goyang kepala, badan, apa tu semua tu tak payah. Tapi tak apa, kalau you suka buat benda tu, buatlah. Tapi kalau tak suka, kadang-kadang dengan berjalan kaki aja pun tak apa. Tak payah jauh-jauh, jalan je keliling rumah. Tapi sekarang MCO tak boleh. Jalan ke, berjoging ke, naik basikal keliling taman pun tak apa. Sebab especially bila kita keluar dari rumah kita, kita dapatkan udara segar dengan enjin exhaust kereta yang banyak di luar tu. Seberapa segar yang kita boleh dapat lah. Dengan mendapatkan udara segar, kita keluar, kita tengok pokok-pokok, kita tengok tumbuh-tumbuhan. Pokok tu tumbuh-tumbuhan lah kan. Bila kita keluar, dapat udara segar, kita dapat pemandangan berbeza daripada 4 dinding rumah kita ni. Kita dapat meredakan tekanan mental. Kenapa tekanan mental kat sini? Tekanan mental kat sini. Cara ke-10, berfikiran positif. Fikiran positif ni, dia takkan datang macam tu je. Ingat tak tadi Baban cakap, cuba bercakap dengan seseorang, meluahkan perasaan kita. Dari situ, mungkin juga kawan kita boleh beri kita kata-kata semangat. So dari situlah fikiran positif tu akan datang. Berfikiran positif tak bermakna you tolak tepi masalah you dan anggap yang masalah tu tak wujud. You kata masalah you tu ada ke tak ada, kalau dia ada, dia tetap ada, walaupun you kata dia tak ada. Tapi sebelum you nak selesaikan masalah yang ada, you kena fikir dulu yang you boleh selesaikan masalah tu. Ya, mungkin ada masa-masa kita akan rasa macam masalah tu sangat besar dan tak dapat diselesaikan. Mungkin juga kita tak dapat selesaikan pula macam buat dengan salah. Mungkin juga kita tak dapat selesaikan sendiri. Mungkin kita perlu bantuan orang lain. Tapi bila kita berfikiran positif, kita boleh fikir dengan tenang, mungkin kita akan nampak jalan keluar dari masalah tu. Okey? Itu je yang Baban nak cakap hari ni. InsyaAllah lain episod Baban akan cerita pasal kemurungan pula. Sebab kita tahu dalam keadaan MCO ni ramai yang menghadapi kemurungan. Jadi dalam video akan datang Baba akan cerita tentang kemurungan. So untuk sementara ni, nafas, bertenang, cerita pada orang, bersenam dan sebagainya. Jumpa dalam video akan datang.